Rembukan, sepakan serta gaya bermain senjata menjadi hidangan. Setiap saat menduga jiwa keberanian menghadapi setiap detik di gelanggang. Ada yang cemerlang, ada yang tersungkur. Satu sukan fizikal yang menyeru kesempurnaan dan semangat juang dari pengamalnya. Pantang undur sebelum bermula. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran bersama kami selama setengah jam di Femina, sebuah program yang mengupas sisi personaliti serta kerjaya wanita pilihan. Kali ini kami membawakan sisi bekas atlet wanita negara, Diana Bong. Diana memasuki arena sukan wushu ini sejak belasan tahun lalu. Koleksi pingat yang telah dimenangi beliau sudah tidak terhitung lagi. Legenda sukan wushu ini kembali ke bumi Sarawak untuk menabur bakti kepada anak muda tempatan. Berbekalkan pengalaman, Diana kini menempuh satu cabaran baru dalam kerjanya sebagai jurulatih wushu negeri Sarawak. Tapi bagi Diana Bong, itu semua asam garam dalam seni sukan wushu yang masih lagi bertahan zaman berzaman. Asas pertahanan diri sudah sebati dalam dirinya. Ini memudahkan beliau menguasai disiplin wushu untuk dijadikan sandaran dalam sesuatu pertandingan. Jagoh wushu ini telah bergelar atlet negara sejak dari tahun 2004. Harapan anak muda Sarawak untuk menyerlah dalam sukan ini dari peringkat pembangunan kini terletak di bahu Diana Bong. Berbekalkan keazaman yang kental, beliau tidak lagi menoleh ke belakang. Hai, saya Diana Bong, bekas atlet wushu negara dan berasal dari Kuching, Sarawak. Ibu bapa saya berbangsa Cina dan saya mempunyai nenek dari kaum Iban. Sewaktu sekolah menengah, saya mula menyertai pasukan wushu negara dan menjambung pengajaran di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Saya juga memiliki ijazah dalam bidang komunikasi korporat dari Universiti Putra Malaysia. Di dalam keluarga, abang dan adik saya juga terlibat dalam sukan ini. Sewaktu kami mewakili negeri Sarawak bagi kategori Cangkuan, Tausuk dan Kunsuk, orang ramai menggelarkan kami sebagai Bong Family. Apabila saya mula bermain wushu pada tahun 1999, saya mula memberi fokus penuh terhadap bidang ini. Bermula dari Dewan SMK Sungai Tapang, saya telah menjalani latihan di Dewan Suara Kuching, di Sarawak Wushu Association, di Pulau Pinang, di Bukit Jalil dan juga di negara China. Asalnya, saya seorang yang gugup. Tetapi apabila saya tiba di Dewan Pertandingan, hati saya menjadi tenteram. Saya masih ingat lagi betapa ramai peserta waktu kali pertama saya bertanding. Cabaran pertama saya berjalan lancar dan disambut baik. Tetapi belum lagi menang pingat waktu itu. Sewaktu mewakili pasukan negeri Sarawak, saya masih lagi dalam proses belajar mengawal perasaan cemas dan emosi sewaktu pertandingan. Hanya setelah saya menjadi atlet negara, baru saya faham cara untuk meluahkan perasaan dan berkomunikasi dengan lebih baik dengan pasukan. Saya juga bertemu dengan pakar psikologi, Puan Rebecca, yang telah banyak memberikan ilmu dalam berhadapan dengan situasi cemas, juga dalam masa yang sama menuntut diri yang tenang. Apabila kita dalam keadaan selesa dan tenang, rutin latihan menjadi lebih mudah diingati dan kita akan jadi lebih bersedia. Keadaan mental yang baik akan membolehkan peserta beraksi dengan tenang. Saya tidak mengenal erti putus asa. Pada kepercayaan saya, selagi kita tidak putus asa, kita akan berjaya satu hari nanti. Sepanjang hidup sebagai atlet, banyak perkara yang tidak dijangkakan berlaku. Perkara yang tidak menyenangkan hati juga berlaku. Tapi, kita sebagai manusia yang berakal, perjalanan mesti diteruskan. Mata tetap pandang ke hadapan, matahari tetap terbit dan terbenam, walau apa jua yang berlaku. Saya juga pernah melalui detik sukar dalam sukan ini. Waktu itu, saya telah dipilih menyertai satu projek khas negara yang menghantar atlet Malaysia menjalani latihan di China. Ia merupakan satu projek jangka panjang sebagai persediaan Sukan Asia 2006 di Johor. Ini merupakan peluang terbaik untuk saya meningkatkan prestasi dan belajar dari atlet lain yang bertaraf dunia. Malangnya, saya kerap kali cedera dan akhirnya pulang ke Malaysia. Atas nasihat doktor,
saya terpaksa menarik diri dari mengambil bahagian dalam World Wushu Championship dan Sukan SEA. Muncullah ada insan-insan di sekeliling saya yang menjadi pendorong dan tulang belakang saya untuk kembali bangkit. I think I meet Diana is on the year 2000 in the national champ, and then in the second time I think also in the same year in the Sabah Sukma. She was with me, go for competition, training, and then on the period I feel this athlete is very intelligent, very clever. He got the bronze medal in the Asian Games. It's very wonderful, very hard trained, and then got the SEA Games gold medalist and then world champ. This is this is Dana. Actually, Dana just I think come to Kuching as the Sarawak coach. I think is in last year, and then he joined us as a coach, and then she was very aggressive girl, train athlete very hard, same like her. Memori mewakili pasukan Malaysia sangat menyeronokkan. Pasukan kami akan hadir memberi sokongan dan menjerit sekuat-kuatnya untuk memberi semangat. Dan apabila menang, satu pelukan, satu mesej ataupun satu tempukan sudah cukup untuk mengharukan saya. Perasaan sama juga dikongsi apabila rakan sepasukan kita pun menang dalam pertandingan. Kegembiraan saya bukannya datang dari kejayaan saya sahaja, tetapi kejayaan kami sepasukan. Ini memberi erti yang lebih lagi. Keluarga, rakan dan penyokong juga sentiasa ada di belakang kami. Saya berharap Sukan Wushu dapat berkembang lagi dan lebih banyak organisasi dapat berganding bahu dalam mempromosikan sukan ini ke satu tahap yang lebih jauh. Penglibatan oleh bekas-bekas atlet diharapkan dapat membantu pembangunan atlet muda dari sini. Kelak, Sarawak dapat menghasilkan atlet wushu bertaraf dunia. Agik hidup, agik ngelaban. Kembali lagi di dalam Femina dan anda bersama kami di dalam sesi temu bual bersama tetamu khas. Hai, salam perkenalan daripada saya Diana Bong. Hai, Eden. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi ini. Terima kasih kerana menjemput saya menyertai program ini. Sama-sama. Dan dalam sesi ini kami ingin menanyakan soalan-soalan berkenaan dengan kerjaya, personaliti Diana Bong. Jadi soalan yang pertama ni, bagaimanakah diet anda? Adakah penjagaan diet tertentu yang dilaksanakan? Bagi sukan saya, ia bergantung kepada keadaan. Jikalau berat badan tu akan menyinggung performance semasa pertandingan, jurulatih akan mencari nutritionist, kemudian akan membuat satu perancangan atau plan pemakanan untuk atlet tersebut. Masa makan, apa yang boleh makan, satu plan yang sangat sesuai untuk atlet tersebut. Apabila berat badan telah menyebabkan atlet tersebut cedera, pada masa itu nutritionist akan beritahu kena makan lebih banyak, contohnya karbohidrat ke, protein ke, fat ke, makanan yang ditentukan untuk membantu anda recover dengan lebih cepat. Satu lagi ialah mengenai anti-doping test. Kita tidak boleh makan barangan terlarang, terutamanya sebelum pertandingan. Kita dinasihatkan supaya tidak mengambil sebarang Chinese medic, ubat Cina. Apa-apa pun? Ya. Contohnya macam herbal? Memang tidak didorong untuk makan. Kerana ia akan mengganggu prestasi ke macam mana? Sebab kita tak tahu apa yang terkandung dalam bahan tersebut. Kalau untuk keselamatan, lebih baik kita jangan makanlah kan. Kita larangkan terus sama Pos-pos sekali. kita training, kemudian kita kena satu doping test, habis. Sebab apabila you dapat ataupun terkena, anda dilarang untuk mengambil pertandingan. Dulu 2 tahun, sekarang 4 tahun. 4 tahun penalti. Tak berbaloi. Tak berbaloi sangat. Okey, saya nak tanya juga, selalunya berapa lama daripada sebelum tempoh sesuatu pertandingan, seseorang itu kena menjaga pemakanannya? Biasanya bagi saya sendiri ialah 1 bulan. Sebelum pertandingan juga, pihak nutrition akan bagi kami macam
bahan tambahan. Contohnya sport drinks ataupun power bar. Semua ini boleh membantu kita lepas training dia boleh recover dengan lebih cepat. Dan semuanya adalah terkawal ya. Ya, terkawal. Memang terkawal. Siapakah pencabar yang paling memberikan saingan kepada anda? Saya sendiri. Cabaran yang paling mencabar bagi saya ialah saya sendiri. Kenapa? Macam mana saya nak control saya sendiri punya emotions, macam mana saya nak control mental saya. Sebelum pertandingan, mesti ada pelbagai keadaan ataupun keadaan yang cemas yang menyebabkan anda mungkin lupa diri anda. Jadi bagi saya, cabaran yang paling penting ialah saya sendiri. Macam mana saya control saya sendiri punya mental dengan emosi. Kekuatan mental dan emosi itu penting ya. Ya, kena sangat tabah. Ya. Apakah mantra ataupun mungkin kata-kata yang pemberi semangat buat diri sendiri kalau tiba-tiba terfikir negatif? Bagi saya boleh bagi beberapa keadaan yang mungkin satu atlet hadapi semasa pertandingan. Contohnya? My true story. Okey. Masa bermain kat Thailand punya SEA Games, Thailand kalau tak salah, Ya. saya dapat food poisoning. Ayo. Sangat tak selesa. Kemudian badan sangat lembik. Aha. Yang kedua, kat China. That one is World Wushu Championship 2007. Kita semua tersangkut kat trafik. Apabila saya tiba, saya mengambil masa 20 minit untuk warm up. Kemudian terus. Tambahan lagi, saya orang pertama untuk bermain. Sangat nervous. Saya muntah, saya ingat. Masa tu saya muntah dulu. Kemudian saya baru naik. Jadi bagi saya, apa-apa juga keadaan yang mencabar berlaku, anda perlu mengawal emosi. Bagi saya boleh beritahu ialah first one, you percaya kepada diri sendiri. Kedua, apa saja berlaku, tarik nafas dulu. Deep breath. Bagi beberapa kali, bagi you punya otak fresh balik dulu. Yang ketiga, ingat balik you punya rutin. Tutup mata, pakai earphone dengan lagu apa-apa saja. Fikir balik macam mana rutin anda. Yang keempat, anda boleh bercakap dengan orang yang anda percaya. Coach ke, teammate ke, borak saja untuk lepaskan rasa nervous. Sekarang saya mau main. Ini tempat saya. Ini saat saya. Saya mau buat yang terbaik. Jadi bayangkan kemenangan terlebih dahulu di dalam otak ya. Yes, masa lebih itu. kurang macam tu. Ya. Imagine first. Imagine first. Kekuatan mental, kekuatan fizikal itulah yang penting sebenarnya. Boleh ceritakan bagaimanakah teknik untuk mengawal emosi? Okey, bagi saya, kita akan menghadiri satu kelas yoga masa tu. 1 minggu sekali. Mula-mula. Nak saya ajar anda sekarang? Boleh. Okey. Kita akan adakan demonstrasi. Demonstrasi. Ya. Okey. Mula-mula anda duduk bersandar, Okey, rehatkan badan, Rehatkan badan sebegini. tutup mata, kemudian anda tarik nafas perlahan-lahan. Dengar suara saya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Keluarkan nafas. 1, 2, 3, 4. Sekarang rehatkan mata anda. Rehatkan hidung anda. Rehatkan bibir, telinga. Sekarang sampai leher. Anda berada dalam keadaan sangat selesa. Rehatkan jari anda. Pinggang berasa sangat relax. Kaki sampai ke ibu jari. Sekarang perlahan-perlahan buka mata. Adakah anda dapat tenangkan hati? Ya. Saya rasa sangat tenang. Dan selama ini kita tak sedar yang kita sebenarnya banyak tekanan. Tegang. Ya, tekanan. Dan mengikut terapi tadi yang diberikan oleh Diana, Okey. saya dapat rasakan seluruh tubuh badan saya rehat. Bukan atlet saja mempunyai tekanan, setiap manusia mempunyai tekanan, booking adult. Jadi kita mesti belajar macam mana nak tenangkan diri. Dan apa yang berlaku hari ini kita buangkan, kita simpankan, Ya. dan kita mulakan dengan muka surat Masa baru. yang baru. Ya, begitulah kita menghadapi hari-hari yang mendatang juga, Yes. terutamanya dalam Setiap pertandingan. hari is a new day. Bagi sesetengah orang, mereka mungkin akan rasa bosan. Jadi memang kita perlu tahu macam mana nak tenangkan
hati. Dan sesetengah orang cepat rasa muak. Ya. Dan dengan mempunyai terapi sebegini, kita dapat merasakan sesuatu yang baharu lah. Ya. Dapat refresh balik Ya. apa yang di dalam minda dan sebagainya. Ya, betul. Apakah kenangan manis bagi anda sepanjang menyertai wushu? Apabila anda mendengar negara lagu dinyanyikan, anda rasa macam akhirnya anda berjaya. Akhirnya semua susah payah, semua peluh, semua cedera boleh datangkan satu benda yang baik. Pasukan tim Malaysia apabila mereka dapat menang untuk Malaysia. Bayangkan dengan sorakan daripada sorakan penonton. yang sangat bising. Sorakan yang macam membagi banyak semangat kepada kita. Saya dapat bayangkan suasana waktu pertandingan Suasana itu. tu sangat bising, sangat kuat. Orang akan jerit, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Wah. Anda akan rasa sangat bangga jadi rakyat Malaysia masa itu. Dan juga besar ya tanggungjawab yang dipikul satu Malaysia di bahu anda. Hanya rasa happy orang jerit sangat. Malaysia. Itu sangat menyeronokkan. Ya, betul. Akhir sekali, apakah harapan anda terhadap sukan wushu di Sarawak? Paling penting saya berharap lebih ramai orang kenal wushu, sukan wushu ini. Bukan sahaja disertai oleh kaum orang Cina, saya berharap kaum lain juga boleh datang bermain. Sebagai hobi dulu, anda akan kemudian naik minat perlahan-perlahan. Yang kedua, saya berharap atlet-atlet yang dipupuk sebelum ini boleh datang untuk membantu dalam peringkat pembangunan. Akhir sekali, saya berharap Sarawak boleh melahirkan lebih banyak atlet yang bertaraf dunia. Agi hidup, agi ngelaban. Ya, agi hidup, agi ngelaban. Yes. Terima kasih sekali lagi Diana kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sesi Temu Bual ini. Sama-sama. Dan sudah tentu Diana memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk menceburi bidang wushu. Ya. Terima kasih Tan kerana menjemput saya menghadiri program ini. Saya berharap juga atlet-atlet ataupun muda kat luar sana, terutamanya wanita, jangan segan untuk mengambil bahagian dalam sukan wushu sebab main wushu tetap boleh menonjolkan sifat kewanitaan. Masih boleh pakai skirt. Masih boleh pakai skirt, pakai gincu dan masih boleh sebagainya. cantik-cantik lagi. Masih boleh. Ini contohnya. Ya, contoh ni. Dan kita jumpa lagi selepas ini. Maka bermulalah cabaran saya untuk kali ini. Baik Diana, apakah yang kita lakukan? Panaskan badan. Baiklah. Okay. Adakah anda bersedia? Bersedia? Okey, mari kita mulakan. Yang pertama, tangan. Okey. Ya. 1, 2, 3, 4. Tukar arah. 1, 2, 3, 4. Tukar kaki. Okey. 1, 2, 3, 4. Tukar arah. 1, 2, 3, 4. Okey, pelang tangan pula. 1, 2, 3, 4. Turun bawah, tarik dia. 1, 2, 3, 4. Tukar tangan pula. 1, 2, 3, 4. Turun bawah. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atas. 1, 2, 3, 4. Tukar tangan. 1, 2, 3, 4. Sekarang bahagian pinggang pula. 1, 2, 3, 4. Tukar arah. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang kaki pula. Keluarkan kaki kiri. Dan bengkok. Turun bawah. Sentuh tanah. 1, 2, 3, 4. Sekarang tengok sebelah sana. 1, 2, 3, 4. Tukar kaki. Okey. 1, 2, 3, 4. Sekarang bangun. Kaki kena tarik sekejap. Yang atas. Lifting the leg. 1, 2, 3, 4. Dan tukar kaki. 1, 2, 3, 4. Okey. Belakang. 1, 2, 3, 4. Tukar satu lagi. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang kita bersedia untuk menjalankan rutin harian. Mari saya tunjukkan full rutin. Namanya cuci cangcuan. Cuci cangcuan. Yes. Saya akan bagikan beberapa perenggan. Anda tengok dulu macam mana nak buat. Baik. Yang pertama kali, anda kena berdiri tegak. Dan nama ni pao chuan. Okey. Tu,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini first perenggan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second perenggan. 1, 2, 3, 4. Third. Tukar. 1, 2, 3, 4. Tukar arah pula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian habislah. Itu sahaja untuk hari ini. Baik. Kita boleh mulakan cabaran kita. Arah ke sini. Okey. Pertama kali, namanya ini Pao Chen. Pao Chen. Berdiri dulu lurus, then Pao Chen. Pao Chen. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Then 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6. Tarik kaki. 1, 2, 3. Tarik semua. 4. Change directions. 1, 2, 3, 4. Bagus. Tukar arah. 1, 2. Kaki naik. 2. Betul. 3. Turunkan kaki. 4, 5, 6. Buka ke belakang. 1, 2, 3, 4. Tangan lurus kat belakang. Okey. 1, 2, 3, 4. Naik depan. Habis. Okey. Habis. Bagus. Terima kasih. Xie Jiao Lian. Mengkecil. Terima kasih kerana mengajar saya tentang semua steps tadi. Okey. Sama-sama. Terima kasih kerana datang belajar. Sama-sama. Dan saya mempunyai masa yang sangat seronok di sini. Okey. Dalam kelasakan, terselit kelembutan naluri seorang wanita dan sifat kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan dari bekas jaguar negara ini. Apa yang saya pelajari selama bersama Diana Bong tadi memberikan gambaran yang wanita mampu mendukung cabaran besar dalam membawa nama negara dalam bidang sukan wushu ke kelas dunia. Diana melakukan segala yang termampu baik dalam hal peribadi juga dalam kehidupan sebagai jurulatih yang membuatkan wanita ini menikmati sepenuhnya tanggungjawab ini. Para pelapis muda wushu menjadi tulang belakang dalam merentasi perjalanan hidup beliau sekarang. Berkat didikan juga ilmu yang ditanam oleh keluarga, jurulatih dan pakar perubatan menjadikan beliau seimbang dalam menghadapi tuntutan sukan ini. Seperti kata beliau di awal bicara, perjalanan mesti diteruskan. Mata tetap pandang ke hadapan. Matahari tetap terbit dan terbenam walau apa jua yang berlaku. Saya percaya ramai di kalangan wanita di luar sana mahukan sesuatu dalam hidup tidak kira kemahuan itu berasaskan material atau sebuah impian yang menjadi aspirasi juga dorongan dalam menikmati manis kejayaan. Cari dan bina jalan menuju ke sasaran anda itu, tak kira sama ada baru bertatih atau sudah berlari ke arahnya. Jangan pernah berhenti sehingga apa yang dicipta berada di dalam genggaman anda. Sekian untuk Femina kali ini. Jumpa lagi. Bye.